InsyaAllah kita mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Baca dengan kuat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat ini dengan segala nikmat yang Allah berikan tanpa henti. Walau dalam apa jua keadaan diri kita, lemahnya amal soleh kita dan sebagainya, masih lagi melakukan maksiat, tetapi pada saat ini satu nikmat yang sangat besar, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap memilih kita untuk berada di majlis ilmu, iaitu taman syurganya. Dan mudah-mudahan sama ada yang berada di sini ataupun yang melihat secara live, kita semua sedang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kan kita sedang bersyukur dengan nikmat sihat. Antara orang yang sihat dengan orang yang sakit, kalau kita tengok dari segi zahirnya, mana lebih nikmat? Zahirnya orang sehat lah ni. Orang yang sehat boleh pergi kuliah, orang sehat boleh keluar, boleh buat urusan, boleh buat itu, buat ini, betul kan? Manakala kalau kita tengok orang yang sakit, lelaki sakit yang tenat. Ada suatu ketika apabila seseorang, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seseorang itu ditimpa dengan suatu penyakit, lalu Allah akan mengutuskan kepadanya malaikat untuk melihat keadaan hambanya itu. Sebenarnya Allah sendiri memang maha melihat, tetapi banyak hadis Nabi yang mana Allah mengutuskan malaikat untuk menunjukkan proses. Soalannya begitulah prosesnya, malaikatlah yang akan menjadi petugas-petugas. Malaikatlah yang akan menjadi menerima perintah ataupun arahan Allah dan melaksanakannya. Jadi lalu malaikat itu memberitahu, sesungguhnya hamba-Mu yang sakit itu, dia dalam keadaan redha, dalam keadaan sabar dengan sakitnya. Lalu Allah pun berfirman, Allah kata, sekiranya aku mengambil nyawanya dalam keadaan dia sakit begini, dalam keadaan begini, maksudnya dia sakit kemudian dia sabar dan juga dia redha. Sekiranya aku mengambil nyawanya dalam keadaan begini, maka wajiblah baginya syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Sebab itu kadang-kadang kita dengar orang yang sakit tenat contohnya kan, sakit kanser ke, sakit apa-apa ke, akhirnya kita dengar dia pun dah pergi, dia meninggal dunia. Dan orang yang sakit tu, masa dia sakit dia minta apa? Satu je orang sakit minta sembuh, betul kan? Dan biasanya orang yang sakit dia harapan nak sembuh sebab apa? Ya Allah, berikanlah aku kesembuhan. Moga-moga bila aku sembuh nanti, ya Allah, aku boleh melakukan ibadah. Biasanya begitulah. Masa sakit ni kita akan ingatlah supaya sihat nanti buat ibadah. Ya Allah, berilah aku sihat, ya Allah, aku nak kembali kerja. Daripada kerja tu aku nak bersedekah. Ya Allah, bagilah aku sihat semula supaya aku dapat jadi suami yang baik, nak cover balik yang banyak tanggungjawab tak dilaksanakan. Ya Allah, bagilah aku sihat, aku nak jadi ibu yang baik, isteri yang baik. InsyaAllah nanti sihat, nak cover balik apa yang kita dah terlepas ni. Namun sekiranya lah Allah bagi sihat, agak-agak akan dibuat tak semua tu? Ya, mungkin kita buat, tapi tak sebagaimana yang dibayangkan ketika sakit. Kita bayangkan masa sakit, insya-Allah nanti sihat, nak bangun malam, nak banyak tahajud, nak banyak sedekah, insya-Allah nak banyak baca Quran.
Tapi akhirnya ada sesetengah keadaan Allah tak izinkan dia sihat, lalu dia ambil nyawanya ketika dia sedang sakit tenat. Masya Allah. Dan kita tahu ada satu hadis Nabi SAW, sesungguhnya apabila seseorang itu diuji dengan sakit, lalu ia sabar, maksudnya dia redha, maka dia berjalan di atas muka bumi Allah tanpa dosa. Maksudnya digugurkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu secara zahirnya sihat ini lebih nikmat lah. Sesungguhnya apabila seseorang itu diuji dengan sakit, lalu dia sabar, maksudnya dia redha, dia ulang balik. Sekejap, mungkin ada. Sebab itu secara zahirnya sihat ini lebih nikmat. Dia macam mana dia ada link. Dia macam mengulang balik. Subhanallah, cubaan tak. Dia dekat speaker ni. Saya rasa speaker ni tangkap. Dia macam mengulang balik. Subhanallah, cubaan masalah teknikal sikit ni kan. Bila saya buka dia mati pula. Saya rasa isu speaker ni kot. Mungkin dia jadi rekod ke apa ke. Subhanallah. Bluetooth connected. Isu speaker ni kot. Mungkin dia jadi rekod ke apa ke. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Subhanallah. 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 Alhamdulillah. Enter to Bluetooth. Subhanallah, alhamdulillah. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, kalau tak dapat kita maksudnya cakap biasa je lah ya. Subhanallah. Okey. Ya, rapat sikit. Saya pun tak boleh nak kuatkan sangat suara. Dia nak beli yang baru ni. Baru semput. Dah elok pula. Subhanallah, Allahu Akbar. Masya Allah, alhamdulillah. Okey. Jangan diusik lagi kan. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Kita sambung. Penutuplah tu sebagai mukaddimah tu. Zahirnya kita rasa sihat ini memang satu nikmat, tapi setengah keadaan sakit itu jauh lebih nikmat. Orang yang sakit biasanya dia hilang nafsu. Nafsu buat maksiat pun hilang. Kalau dah sakit, kawan ajak shopping nak pergi tak? Sakit gigi je, bukan sakit berat sangat, sakit gigi. Nak tengok drama pun tak lalu. Kalau ajak mengumpat lagi lah.
Maksud bila sakit, banyaknya terhalang daripada buat maksiat. Lepas tu akhirnya sebut apa? Allah, 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 ya Allah sakit, Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah sakitnya, Allah. Macam tu kan. Dan sehat gigi tu berapa lama tu? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Tak sebanyak tu sebut nama Allah masa sakit. Tak sebanyak tu. Padahalnya berapa lama tempoh Allah bagi nikmat gigi tak sakit. Tapi Allah uji sikit gigi sakit, Allahu Akbar, duk sebut ya Allah, 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 ya Allah, bagi semua. Contohlah kita kan bila buka kereta kan, buka kereta, kadang kita tak mula dengan bismillah pun. Buka je kan, buka je. Tapi time bila buka tak hidup. Banyak tak bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, biarlah hidup kali ni Allah. Tak jadi lagi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Tak jadi lagi. Maksudnya memang kita ni bila susah, bila dalam keadaan Allah menyekat sekejap nikmat, kita akan sebut nama Allah. Allahu Akbar. Itu macam contoh yang mudah lah kan. Time minyak banyak, tak ingat. Time minyak sikit dan sesi minyak jauh lagi, kan? Kita rasa rasa tak sempat ni. Sesi minyak paling dekat 50 km. Ya Allah, dah naik merah ni. Sepanjang tu istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, ya Allah, sampaikanlah ya Allah, astaghfirullah, astaghfirullah. Time minyak banyak, bang, bawa lah ya, nanti dah sampai, kejut saya ya. 2 jam tu, 1 jam mungkin tak istighfar. Tapi suami kata, minyak tak ada ni. Lepas tu sesi minyak tadi kebetulan renovate, jadi tutup, kita depan lagi, ya Allah, tawakalnya. Masa tu ya Allah, Allah, Allahu Akbar. Betul atau tidak kita ni? Rupanya bukan senang itu nikmat. Masa-masa susah tu lagi nikmat. Masa itulah kita sebut nama Allah tanpa henti. Soalnya ketika itu benar-benar Allah lah tempat bergantung. Waktu senang kita jarang bertawakal dan bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, sebab itu belum tentu kita yang berada di sini ni di kalangan orang yang benar-benar bersyukur ataupun beruntung. Mungkin orang yang ditimpa kesusahan tapi berada di rumah tak bersama dengan kita, sedang menangisi tentang ujian daripada Allah, menerusi suami ke anak ke, menangis sebut Allah, Allah, Allah. Kita yang makan kenyang ni nak sebut Allah menangis memang susah, betul tak? Boleh sebut Allah sambil mengantuk, Allah, Allah, Allah. Tapi orang yang dalam ujian, Allah tak hilang, tak lalu nak tidur, menangis, melepek atas sejadah, Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi Alhamdulillah ala kulli halin, dalam apa jua keadaan, sama ada sihat ataupun sakit, keduanya nikmat. Ketika kita senang ataupun susah, keduanya nikmat. Sebab itu Nabi SAW bersabda, sungguh aku pelik, sungguh ajaib orang yang mukmin itu, orang yang beriman, orang yang kenal Tuhannya, orang yang faham tentang hakikat. Setiap apa yang Allah beri adalah yang terbaik. Nabi kata, apabila mereka diberi ujian lalu mereka sabar, sabar itu syurga bagi mereka. Dan apabila mereka diberikan nikmat lalu mereka syukur, syukur juga adalah syurga bagi mereka. Inilah sifat orang mukmin. Jadi Alhamdulillah, pada malam yang barakah ini kita akan masuk satu tajuk yang baru, hadis yang baru, iaitu hadis yang ketiga dalam kitab kita ini. Tajuknya ialah seringan-ringan seksaan di neraka. Seksaan yang paling ringan di neraka. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Kita baca sama-sama ya. Ataupun ada kemungkinan tak maksudnya charge tu tak masuk, jadi bateri tak ada. Kemungkinan, ada kemungkinan macam tu lah, kadang extension tu tak berfungsi ke. Okey, tak apa ya, kita teruskan ya. Minta maaf lah masalah teknikal ni ya. Okey, InsyaAllah kita baca sama-sama. Saya baca dulu kemudian diulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah la rajulun yudau
fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu azaban wa innahu la ahwanuhum azaban. Muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu merujuk kepada Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang sahih, yang bermaksud daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma berkata, Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, maksudnya kenapa anhuma tu kembali kepada keduanya, sebab Nu'man dan juga Bashir tu, anak dan ayah tu, kedua-duanya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seringan-ringan siksaan penghuni neraka pada hari kiamat ialah seseorang yang akan diletakkan di bawah telapak kakinya dua buah bara api neraka sehingga mendidih dari sebab panas kedua bara api tersebut. Otak yang ada di kepalanya, dia tidak mengira bahawa ada orang lain yang lebih dahsyat siksaannya daripadanya, padahal dialah orang yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini menerangkan bahawasanya yang paling ringan siksaan di dalam neraka kelak, iaitu diletakkan bara api di bawah telapak kaki, lalu mendidihlah otaknya. Kemudian dia menyangkakan dialah paling berat siksaan. Dia rasa dahsyat sangat dah tu. Bukan dibakar dalam api neraka, tidak. Tak dibakar pun dalam api neraka. Cuma diletakkan bara api di bawah telapak kaki. Dan dia rasakan itulah azab yang paling dahsyat. Sedangkan itulah azab yang paling ringan. Na'udzubillahi min zalik. Dan menurut riwayat mengatakan ini adalah azab yang dikenakan kepada Abu Talib, iaitu bapa saudara Nabi. Wallahu ta'ala a'lam. Cuba kita baca keterangan. Cuba bayangkan betapa dahsyatnya siksaan yang paling ringan di neraka. Dengan bahang kedua api yang diletakkan di bawah kaki sudah boleh mendidihkan otak yang ada di atas kepala. Maka betapa pula kalau siksaan yang lebih berat, rasanya tidak ada seorang pun yang mampu untuk berdiri di atas bara api yang panas, yang boleh menggelegakkan otak yang ada di kepala. Kalau kita tersentuh sedikit saja dengan api dunia ini, kita sudah menjerit kepanasan dan kita tidak akan mampu menahannya walaupun hanya dalam masa sehari atau seminggu saja. Sekiranya lah ada orang tawarkan kepada kita, Hajah, makcik, kakak, apa-apalah kan, masuk dalam api ni setengah minit je, dia kata. Kita bayar 100,000. Sanggup masuk tak? Sanggup tak? Setengah minit je, 100,000. Okey, dia naikkan lagi, saya bayar 1 juta. Nak masuk tak? Tak nak. 1 juta pun. Masuklah sekejap, nanti keluar tu berubatlah balik. Kok keluar hidup kan? Lepas tu dia kata, makcik tak apa, tak sanggup masuk, ulur tangan je. Takkan sanggup, betul kan? Memang tidak akan sanggup. Tapi dalam hadis Nabi yang lain, Nabi ada bersabda, sesungguhnya semua orang ingin masuk syurga kecuali yang enggan. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, adakah yang tak mahu masuk syurga? Maksudnya dia akan ke neraka lah. Adakah yang tidak mahu masuk syurga? Rasul kata ada. Mereka yang tidak mentaati perintah Allah dan meninggalkan dan melakukan larangan Allah. Maksudnya itulah golongan orang yang enggan. Dikatakan mereka ini golongan yang tidak mahu masuk syurga. Walaupun kalau kita tanyalah dia kan, yang tak solat contohnya, kamu ni nak masuk syurga tak? Nak masuk? Nak masuk? Siapa kata tak nak masuk? Bila sebut pasal syurga, semua orang nak masuk syurga, betul atau tidak? Tanya budak kecil, nak syurga? Nak. Tanya orang isap dadah, contohnya lah kan, tengah lalok tu kan, nak masuk syurga? Mestilah nak bro. Macam tu lah kan. Maksudnya walaupun nampak separuh lah, hilang dah kewarasan akal dia, tapi bila sebut syurga, semua orang nak. Orang gila sebut syurga pun dia faham. Orang nyanyuk pun sama. Sebab memang melekat dalam kepala syurga ini satu benda yang paling nikmat. Malah dalam agama-agama lain, bangsa-bangsa lain sekalipun,
Memang antara pujangga-pujangga mereka syurga, indahnya syurga, bertemu di syurga dan sebagainya. Nak azan ke? Belum lagi ya. Subhanallah. Jadi siapakah yang enggan masuk syurga adalah mereka yang tidak mentaati perintah Allah dan meninggal dan melakukan larangan Allah. Jadi kalaulah kita tanya dia, kamu nak masuk syurga? Nak. Tapi kenapa kamu tak semayang? Mulut kata nak, perbuatan menunjukkan tidak mahu. Jadi mana lebih kuat, perbuatan ke kata-kata? Okey, mulut cakap sayang tapi pukul. Mana lagi kuat? Sepak terajang tapi kata sayang tapi sepak terajang. Mana lagi kuat, kata-kata ke perbuatan? Perbuatan. Mulut kata sayang tak boleh terima. Sebab apa? Perbuatan membuktikan kalau betul sayang takkan sepak terajang isteri tu, takkan sepak terajang anak tu. Betul atau tidak? Kalau betul kata nak masuk syurga, mesti solat. Kata betul nak masuk syurga, mesti tutup aurat. Jadi janganlah pula kita cakap kapal ni tak boleh berlayar di atas tanah. Betul tak? Kapal tak boleh berlayar di atas tanah. Sebab itu jalan ke syurga bukan melalui jalan menentang perintah Allah ataupun membuat larangan Allah. Subhanallah. Jadi kita baca, kita sambung lagi ni. Tak ada siapa yang sanggup walaupun dibayar berapa tinggi pembayarannya di atas dunia, neraka di ataupun api di dunia. Apatah lagi sekiranya di akhirat kelak. Kalaulah ditanya para ibu sekalian, na'udzubillah, sekiranya ada seorang ibu mahu dicampakkan ke dalam neraka. Dia ada anak 10 orang. Agak-agak ada tak seorang anaknya yang sanggup menggantikannya? Ada tak yang sanggup? Tak ada. Okey, kalaulah ada anak yang akan dicampakkan ke dalam neraka, agak-agak ada tak seorang ibu yang sanggup menggantikan anak? Allahu Akbar. Betul ke ibu-ibu sekalian? Laju je ibu-ibu. Ada. Kalau anak nak dicampakkan, tadi tu ditawarkan 1 juta pun tak sanggup nak ulur tangan. Sebab bukannya seolahnya Subhanallah, Allah Akbar.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, insya-Allah kita teruskan. Saya minta maaf ya kalau macam yang belakang tak dengar, penyampaian jadi kurang baik sikit. Sebab bila kita tekan suara, kita jadi agak penat sikit. Jadi macam mungkin tersekat sikit idea ke apa ke. Masya-Allah. Bila perut pun dah besar sikit jadi seeh. Faham tak? Jadi suara tu tak boleh nak kuatkan sangat. Jadi saya harap yang belakang boleh dengar ya. Insya-Allah. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, insya-Allah kalau misal kata kita tak dapat nak habis pukul 9 pun kita tengoklah ya apa yang kita boleh buat, insya-Allah. Okey, jadi seterusnya pada jemaah sekalian, okey, kita baca ya. Kalau kita tersentuh sedikit saja dengan api dunia ini, kita sudah menjerit kepanasan. Dan kita tidak akan mampu menahannya walaupun hanya dalam masa sehari atau seminggu saja. Cuba bayangkan betapa pedihnya siksaan yang berterusan dari saat ke saat hanya bertambah panas, di samping tekanan jiwa dengan putus harapan daripada selamat, walaupun setelah jutaan tahun yang akan datang. Orang yang akan diseksa dengan siksaan yang paling ringan ialah bapa saudara Nabi SAW yang bernama Abu Talib, kerana walaupun beliau mati dalam keadaan kafir, namun segala jasanya dalam mengasuh Rasulullah SAW sewaktu baginda masih kecil dan pembelaannya terhadap baginda setelah diangkat menjadi Rasul. Semua ini menyebabkan Abu Talib mendapat sedikit keringanan dibandingkan dengan orang-orang kafir yang lain. Para jemaah sekalian, sekiranya kita baca sirah kisah Nabi SAW bagaimana Abu Talib membesarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam beberapa siri ceramah saya live yang lain ada beberapa kali. Sedikit sajalah, saya bukan ada banyak sangat maklumat ilmu tentang Abu Talib, tetapi bila kita baca kisah dan sirah bagaimana kesungguhan, ketekunan, kasih sayang, keprihatinan, perlindungan yang Abu Talib bagi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada umur berapa? 8 tahun. Betul kan? Bermula daripada umur 8 tahun sampai umur berapa? Sehinggalah umur Nabi 50 tahun. Berapa lama tu? 40, lebih kurang 42 tahun. Nabi Muhammad dalam jagaan dan perlindungan Abu Talib. Abu Talib sendiri yang memberi amaran kepada kawan-kawan dia. Jangan kamu mengapa-apakan anak saudaraku. Jangan kamu menghalangnya daripada melakukan dakwah. Jangan kamu menyentuh anak saudaraku. Sebab kita tahu kasih sayang Abu Talib terhadap Rasulullah, walaupun anak saudaranya, anak kepada abangnya Abdullah, tetapi kasih sayang kepada Rasulullah melebihi daripada kasih sayang kepada anak kandungnya sendiri. Abu Talib ni orang yang susah dan anaknya ramai. Tapi diceritakan oleh contohnya Sayyidina Ali, sepupu Nabi ni, anak Abu Talib Sayyidina Ali bin Abu Talib. Sebab itu Abu Talib ini adalah sepupu Nabi dan juga menantu Nabi. Ketiga, dia adalah sahabat Nabi SAW. Dan dia pun menjadi pengganti Nabi, iaitu khalifah. Maksud khalifah ni pengganti kepada pemerintahan ataupun kepimpinan, bukan membawa masuk kepada pengganti kepada kenabian, tidak. Maksudnya Saidina Ali ini sepupu, kemudian menantu sahabat Nabi SAW dan juga khalifah yang menggantikan kepimpinan Rasulullah SAW. Masya-Allah. Sekiranya anak-anak Abu Talib makan, yang lain tu makan sendiri, tapi Rasulullah mesti disuapkan. Waktu kecil lah ni, waktu masih kanak-kanak. Dikatakan apabila kanak-kanak lain bermain, boleh saja anak-anak lain main, pergilah main. Tapi Rasulullah kalau nak bermain, Muhammad kalau nak main mesti depan Abu Talib. Hatta pergi ke mana-mana mesti bawa Nabi Muhammad bersama. Sehingga kan ada kisah yang dirakamkan Abu Talib nak pergi ziarah, bukan ziarah, nak pergi berniaga ke Syam. Dia bawa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada seorang pendeta.
pendeta ni siapa? Kita banyak dengar pasal pendeta. Lepas tu kita ada juga dalam Melayu kita kan, Malaysia kita pendeta Zakbar tu kan. Apa maksud pendeta ni? Disebutkan pendeta ini ialah, kalau kita nak mudah faham, iaitu golongan orang yang tidak menyembah, ataupun kita panggil ahli kitab. Biasa disebut ahli kitab. Mereka beriman kepada, mereka beramal, mereka berpegang kepada kitab yang terdahulu. Dalam masa yang sama, ada kelompongan Nabi di antara ni, tak ada Nabi. Jadi inilah golongan pendeta di antara kelompong tak ada Nabi. Maksud antara Nabi. Nabi bukan bersambung-sambung, lepas meninggal, sambung terus Nabi yang baru, tak. Ada sesetengah tu 500 tahun jarak, tak ada Nabi. Ada 100 tahun. Bahkan ada yang lebih lama antara Nabi. Jadi di tengah-tengah ni pendeta inilah yang menyambung untuk baca-bacakan kitab tersebut. Dan biasa pendeta ni dia tahu tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Dia mesti tahu. Sebab dalam setiap kitab, setiap suhuf, mesti ada cerita tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman. Mesti ada cerita. Jadi antaranya, bila Nabi Muhammad ikut Abu Talib pergi ke Syam untuk bisnes, untuk berniaga. Lalu pendeta ni daripada jauh, dia tengok apa? Dia nampak apa? Ada awan. Awan tu bergerak, kemudian berhenti. Bergerak, berhenti. Bila dia tengok daripada jauh, rupanya awan itu mengikut kumpulan bisnes tu tadi. Kumpulan ahli perniagaan tu. Lalu ditanya, siapa yang ada di kalangan kamu? Lalu dicerita ini. Kemudian ada seorang kanak-kanak. Bila ditanya apa ciri kanak-kanak, lalu pendeta tu pun nak tengok di belakang Nabi dan tengok sifat. Lalu pendeta pun kata, lebih baik kamu bawa anak ni pulang. Sebab pada dirinya ada tanda-tanda kenabian Nabi akhir zaman. Supaya dia tidak terdedah kepada bahaya bila dia pergi ke sana. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka mengenali nabi-nabi. Mereka kenal Nabi Muhammad ni lebih daripada kenal anak mereka sendiri, tapi mereka tidak beriman. Mereka tak percaya bahawa, mereka bukan tak percaya, mereka tidak mengakui bahawasanya Nabi Muhammad ini sebagai Nabi akhir zaman. Maksudnya contoh kita ni lah, anak kita tak lahir lagi, betul kan? Anak dalam kandungan. Contohlah saya sedang mengandung sekarang. Saya tak tahu lagi muka dia macam mana, apa ciri-ciri dia, kulit dia warna apa, muka dia maksudnya dia ada tanda apa, tak tahu. Tapi tentang Nabi Muhammad dah diceritakan dalam semua kitab-kitab yang terdahulu. Apakah sifat dia, apakah ciri-cirinya, banyak diceritakan. Sebab itu mereka ni duduk tunggu Nabi akhir zaman, sebab mereka menantikan Nabi akhir zaman lahir daripada mana? Daripada keturunan Bani Israel, daripada keturunan Nabi Ishak, betul tak? Lepas tu kan keturunan Nabi Ishak ada anak tu nama Yahuza, itu yang daripada Yahudi dan sebagainya. Keturunan Nabi Ismail ni kan, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, betul kan? Nabi Ibrahim kemudian nikah dengan Siti Sarah dapat Nabi Ishak, betul tak? Kemudian dengan Siti Hajar dapat Nabi Ismail. Keturunan Nabi Ismail tidak ada Nabi. Dalam waktu yang sama, sebelah Ishak, Nabi tak berhenti. Setiap kurun, setiap abad ada Nabi. Hampir 18 orang Nabi. Saya tengok 18 ke 19. Ramai. 18 ke 17, belas lah tinggi. Lebih dari 15 orang Nabi turun daripada keturunan Ishak ni. Nabi ni. Kalau kita tengok jalur kenabian ni, semuanya daripada Bani Israel. Jadi Bani Israel ni sangat berbangga dengan bangsanya. Sebab apa? Soalannya mereka ini bangsa yang terpilih. Kenapa terpilih? Nabi-Nabi lahir daripada bangsa mereka. Dan mereka tahu Nabi yang terbaik adalah Khatimun Nabiyyin, Sayyidul Anbiya. Sebaik-baik Nabi, penutup segala Nabi, penghulu segala Nabi. Dan mereka memang keturunan para Nabi ni ramai ni. Tiba-tiba keluarlah Nabi akhir zaman daripada jalur yang terputus tadi tu. Daripada Ismail, kosong, tak ada Nabi. Kosong. Setelah sekian lama, keluarlah Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersambung dengan Nabi Ismail, bersambung dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab tu disebut nenek moyang kita itulah kan Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebab itu antara kelebihannya di dalam bacaan tahiyat kita mesti disebutkan tentang selawat, kemudian selawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Masya-Allah, alhamdulillah. Baiklah, kemudian itu ringkas nak cerita. Akhirnya bila keluarlah Nabi ni daripada kumpulan, bukannya Bani Israel, mereka memang tak boleh terima. Walaupun jelas pada tubuh badan Rasulullah itu tanda-tanda kenabian, mereka tak boleh terima. Bahkan yang tak boleh terima juga, maksudnya secara zahirnya lah kita nampak tak boleh terima, adalah bapa saudara Nabi sendirilah, Abu Talib. Walaupun Abu Talib mengakui kenabian. Saya ada berkongsi beberapa kisah, contohnya kisah Abu Jahal. Abu Jahal kan, kan banyak abu kan, Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya. Abu Jahal pernah didatangi oleh seorang sahabat, kawan dia. Kawan dia cakap, aku mendengar ada seorang lelaki yang membawa risalah kenabian dan dikatakan ia adalah Nabi akhir zaman, namanya Muhammad. Lalu Abu Jahal kata, lebih baik kamu jangan pergi jumpa dia. Kalau kamu pergi jumpa dia, kamu akan ikut dan kamu percaya je dengan apa yang dia cakap. Lalu sahabat ni kata, kenapa? Adakah dia ahli sihir? Tak, dia bukan ahli sihir, tetapi dia memang Nabi akhir zaman. Maksudnya Abu Jahal pun mengakui. Lalu sahabat ni pun berkata, wahai Abu Jahal, habis tu kenapa kamu tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Cuma Abu Jahal kata, kerana apa? Sebab apa? Kerana aku ni bapa saudaranya, maka aku ni malu sekiranya orang mengatakan aku ni masuk agama anak saudaraku. Ataupun aku ni, dia dijawab juga, aku ni pemimpin Quraisy. Takkanlah nak tinggalkan Lata dan Uzza. Malulah kalau pemimpin ni tiba-tiba masuk ke dalam satu agama yang baru, dibawakan oleh seorang anak muda. Anak muda, anak yatim piatu, tidak ada kuasa, tak ada apa-apa. Jadi di situ ada sifat sombong. Kalau kita tengok pada hari ini, yang menjadi penghalang daripada dapat hidayah Allah, bukan sebab Allah tak bagi petunjuk. Kadang dah baca Al-Quran, dah dengar dah tazkirah daripada ustaz-ustazah, dah dengar dah belajar pun masa sekolah rendah, dah belajar pun sekolah menengah, masuk kafar dan sebagainya. Bila besar memilih untuk kehidupan yang jauh daripada Allah, adakah layak kita kata dia tu tak dapat hidayah? Melainkan dia dah dapat petunjuk tetapi dia sombong dengan Allah. Itulah yang menghalang seseorang itu daripada menjadi orang-orang yang beriman ataupun orang-orang yang soleh. Jadi dia tak boleh beralasan dengan dia mengatakan, untunglah, tak apalah kamu orang yang terpilih, kamu orang yang beriman, tak apalah kamu ni, saya Allah takdirkan saya macam ni, dah jadi teruk. Macam mana? Kawan saya kan, dia kerja di bahagian penguatkuasa. Saya selalu dengar cerita daripada dia. Dia selalu berhadapan dengan GRO. Kita bahasa kita GRO. Lama tak guna ayat tu kan. Dulu cerita-cerita banyak kan. Maksudnya pelacur GRO kan. Sebab dia kerja maksudnya di Selangor. Jadi kes sana sangat tinggi. Kadang-kadang tu bila tangkapan dilakukan, tangkapan tu boleh siap mungkin dalam berapa jam. Tapi dia boleh pergi sampai ke subuh. Sebab apa? Sebab apa pergi kepada subuh? Sebab mereka bukan sekadar tangkap, tapi itulah peluang untuk melakukan dakwah. Kadang untuk handle seorang GRO contohnya, seorang pelacur, handle tu bila bercakap tu jadi makan masa yang lama. Dan biasanya mereka ini adalah datang daripada keluarga yang berpecah, bercerai-berai, ataupun menserogoh ketika kecil, ataupun di kalangan fakir miskin yang teramat, dibuang keluarga. Mesti ada sejarah yang melibatkan keluarga. Jadi kadang-kadang contohnya lah, kalau puak-puak ni kadang-kadang saya pernah berhadapan dia kata, nak macam mana ustazah, saya memang dah ditakdirkan Allah buat maksiat, memang Allah takdirkan saya jadi JRU. Faham tak? Dia salahkan siapa? Dia salahkan Allah. Dia kata memang Allah dah takdirkan saya jadi JRU. Nak macam mana? Ustazah, untunglah Allah takdirkan jadi ustazah, orang pandang mulia kan. Orang ni dah saya Allah takdirkan ni, saya pun tak boleh nak lawan takdir Allah. Nampak tak? Apa hukum kan? Contohlah, memang biasa orang yang berhujah.
Kalau orang yang sebut begini kan, kalau nak bagi contoh yang mudah difahami lah. Kita ambil air ni kan, contohnya lah kan, ambil air. Kita pun tuang atas dia. Faham tak? Kita tuang. Dia pun marah tak? Marahlah, betul tak? Kita tuang. Mestilah dia marah. Kemudian kita pun jawab, memang Allah dah takdirkan saya menuang air ke atas awak. Faham tak ni? Allah memang dah takdirkan. Saya tak boleh nak lawan takdir Allah. Allah memang takdirkan saya akan tuang air. Minta maaf lah ya. Dia boleh terima tak alasan tu? Tak boleh. Apa ni? Ustazah yang buka. Ustazah yang curah. Jangan nak salahkan Allah. Faham tak tu? Maksudnya, tadi kan dia baru kata Allah dah mentakdirkan dia. Tak. Allah dah bagi dia akal. Allah, kalau kita tanya, kamu tahu tak perbuatan kamu salah? Tahu. Kamu tahu tak haram apa yang kamu buat? Tahu. Maksudnya, kamu yang memilih untuk berada di jalan ni. Ramai lagi orang yang susah. Ramai lagi orang yang miskin. Ramai lagi orang menjadi mangsa kepada orang-orang yang zalim. Tetapi tetap tidak memilih jalan yang kamu pilih ni. Sebab itu sebenarnya, bila nak sebut pasal takdir Allah ni, ia bukan semudah itu. Sebab apa? Ada perbahasan bab akidah kan. Takdir ini, qada ni, ada qada mubram yang tidak boleh, yang ada qada mutlak, ada qada mutlak, ada qada mubram. Ada qada yang tidak boleh. Qada mubram dan mutlak adalah sama. Satu lagi ada qada muallaq. Takdir muallaq. Ada takdir yang tak boleh berubah. Kita tak boleh memilih ibu mana yang kita nak keluar daripada perut. Betul tak? Kita tak boleh memilih muka mana. Boleh ke pilih? Seorang ibu mengandung, lepas tu doktor kata, nak muka macam siapa ni? Kan? Nak macam, sebutlah berapa artis ni ke kan? Oh, saya minat dia ni, nak muka anak macam ni lah. Ni, apa yang Allah takdirkan muka anak kita, warna anak kita, rupa anak kita, tubuh badan dia, sihat atau tidak, itu memang di luar pilihan kita. Itu bukan pilihan kita. Dan anak tu pun, kita contohnya, kenapalah lahir mak macam ni ya? Kalau keluarlah mak macam tu, mungkin lawalah saya ni. Contohlah. Kenapalah lahir mak bapak saya macam ni? Kalaulah mak bapak saya anak raja, saya jadi putera raja. Masa kecil dulu kan, fikir feeling anak raja nak ke kita lah, apalah kan. Okey. Nak sebutnya itu adalah qada mutlak yang tidak boleh berubah. Antara yang tak boleh berubah lagi tentang mati. Betul tak? Selain daripada tu, contohnya bab rizki. Dia masuk qada apa? Bab rizki. Ditentukan ke boleh berubah? Boleh berubah. Boleh berubah dengan usaha. Jodoh. Ditentukan ke boleh berubah? Boleh berubah. Boleh berubah dengan doa. Boleh berubah. Sebab itu kadang-kadang dulu saya masa runding cari rumah tangga kan, kalau datanglah seorang isteri mengadu, Ustazah nak macam mana, Allah dah takdirkan saya dengan dia, saya redha je lah. Contohlah ni, datang mengadu suami bermasalah, suami tak solat. Saya akan tanya, puan, sebelum nikah dulu, tahu tak suami ni bakal suami sekarang ni tak solat? Saya tahu, Ustazah. Masa sebelum nikah dulu siasat tak? Siasat. Gini. Tapi kenapa pilih untuk nikah? Sebab cinta. Betul tak? Jadi jangan salahkan Allah. Itu pilihan kita. Sedangkan kita boleh menolak. Kita boleh memilih. Kita boleh memilih yang terbaik. Maksudnya nak yang macam mana, doa yang macam mana dan sebagainya. Ada juga orang yang menunggu. Bila nak nikah ni? Marah orang tanya. Betul kan? Marah. Bila ni kadang orang tua tak ada, dia tak terfikir soalan lain. Betul kan? Dia tak tahu nak buka, nak mulakan perbualan. Akhirnya tertanya. Padahal dia dah niat tak nak tanya ni. Dah tahu ni. Umur dah 30 ni contoh kan. Tanya budak ni marah ni. Ada seorang tu dia cerita, mak dia tertanya macam tu lah. Orang tua kadang kan saja je, bukan niat apa. Kau ni bila nak kahwin ni? Tahu tak dia jawab apa? Makcik bila nak mati? Terkejut orang tua tu. Lepas tu makcik tu kata, apa kamu cakap ni? Dan makcik tanya saya benda yang saya tak tahu bila saya nak kahwin. Saya pun tak tahu. Makcik sendiri tak tahu bila makcik nak mati. Kalau ikut jawapan tu macam logik juga kan. Tetapi tidak berakhlak dan tidak beradab. Memanglah kadang orang tua bukan dia nak menyakitkan hati, nak pelik. Dia tak ada idea nak borak dengan orang muda.
Yang tak ada anak, bila ni nak ada anak? Yang dah ada anak, bila nak tambah anak? Bila anak ramai sangat, kan tak rancang ke? Semua benda tak kena lah. Kan? Jadi kadang-kadang kita ni tak ada apa ni, tak ada, kalau orang Terengganu sebut tak ada arah. Kata apa? Tak ada jawapan. Maksudnya nak marah, tapi dengan orang tua perlu hormat. Allah sedang menguji kita sejauh mana jaga akhlak dan adab. Jawab je lah, cik doakanlah ya. InsyaAllah, cik doakanlah ya. Jadi insya-Allah benda tu lah boleh melegakan kita bila kita tutup dengan permintaan doa. Makcik tu nak cakap apa lagi? Yalah, cik doakan. Bila tutuplah cerita. Tak adalah yelah cik, siapa nak kat saya, awak memilih sangat. Kan panjang tu. Ya ke tak ada orang nak? Tipulah tak ada orang nak. Jadi cerita panjang. Makcik doakan ya, insya-Allah. Jadi acik pun tak ada hadiah lah, insya-Allah. Makcik berdoa tak sebenarnya? Jangan tanya pula kan. Ada orang tunggu jodoh kat rumah, insya-Allah. Kalau ada jodoh ada. Doa tak? Tak doa. Berusaha tak? Tak berusaha. Doa jodoh tak datang bergolek. Samalah contohnya duduk kat rumah. Buat apa ni? Tunggu rezeki. Allah dah tentukan rezeki. Kalau ada rezeki makan, makan tengah hari ni. Duduk kat rumah tercongok. Ada satu kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar, masa tu dia, saya tak pasti masjid mana, tapi dia tengok ada kumpulan beberapa orang. Ada beberapa orang lelaki yang duduk di masjid tu melakukan ibadah. Lalu Sayyidina Umar tanya, siapakah kamu semua ni? Lalu dia kata, kami adalah al-mutawakkilun. Kami adalah orang-orang yang bertawakal, dia kata. Kami adalah golongan bertawakal. Apa maksud kamu? Sayyidina Umar kata, kami ini hidup beribadah dan pasal makan minum tawakal kepada Allah. Lalu Sayyidina Umar pun marah. Sayyidina Umar kata, orang yang bertawakal itu seperti seorang petani yang menanam tanaman, berusaha tanaman itu tumbuh, kemudian lalu ia bertawakal kepada Allah. Maksudnya lepas dah tanam, tiba-tiba banjir besar, dia taklah kecewa sangat, dah dia bertawakal pada Allah. Tapi sekiranya dapat hasil, dia bersyukur kepada Allah. Maksudnya orang yang setelah berusaha bersungguh-sungguh, lalu dia bertawakal kepada Allah, hasilnya itulah orang yang bertawakal. Lepas tu apa Sayyidina Umar buat? Sayyidina Umar halau keluar daripada masjid ni. Kamu pergilah berusaha untuk mencari rezeki kamu. Itu bukan ciri orang yang bertawakal. Kita nampak ada pokok kan, ada buah. Gandum banyak. Kita pun tengok, insya-Allah kalau ada rezeki dapatlah buah tu. Tengok, tunggu tengah hari datang lagi ada rezeki. Kena ambil lah galah, mintalah dengan tuan, barulah dapat buah tu. Betul tak? Sebab itu dia termasuk dalam qada apa? Qada muallak yang terlibat, ataupun qada ikhtiar, melibatkan ikhtiar manusia. Tetapi ada qada mubram ataupun qada mutlak yang tidak boleh berubah. Allahu akbar, subhanallah. Jadi tadi cerita apa pasal Abu Talib tu kan, sebab kisah ni pasal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melibatkan apa? Tentang serangan-rangan azab di dalam neraka. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita tak akan terkena walaupun percikan api neraka. Mudah-mudahan saat kita meniti titian siratal mustaqim, titian sirat itu, kaki kita tidak tergelincir jatuh ke dalam neraka. Ada orang menempuh titian sirat ini lama sangat. Ada yang menempuh selaju kilat, betul tak? Kita bayangkan kita ke tu selaju kilat tu? Jadi ada yang melintasi titian sirat dengan merangkak, meniarap, sekejap macam nak jatuh, kemudian berpaut, naik balik, subhanallah, macam-macam lah keadaannya. Wallahu ta'ala alam. Antara amalan yang boleh dibuat, setiap kali kita ambil wudu, waktu kita basuh kaki kanan, kita doa sekali, ya Allah, jadikanlah kaki kananku ini meniti di titian sirat sampai ke syurga. Kemudian wassalam sallallahu alaihi salam.
Subhanallah, alhamdulillah. Tadi kat mana tu? Doa. Bila basuh kaki kiri, kita terus berdoa, ya Allah, janganlah kakiku ini tergelincir saat meniti titian sirat. Ini memang ada doa yang disebut oleh para ulama. Kalau basuh kaki kanan, Allahumma sabbit qadami ala siratikal mustaqim. Ya Allah, tetap teguhkanlah kakiku ini di atas titian siratmu. Maksudnya biar teguh sampailah ke syurga. Bila basuh kaki kiri, ya Allah, janganlah gelincirkan kakiku ketika meniti titian siratal mustaqim. Sebab apa? Dalam Al-Quran disebutkan, neraka ini akan dibentangkan, akan diperlihatkan kepada seluruh manusia. Maksudnya di padang mahsyar, neraka dulu, semua manusia nampak neraka, syurga tak nampak lagi. Syurga di sebalik neraka. Maksudnya melalui neraka dulu, kalau siapa yang lulus, akhirnya akan masuklah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Ia bukan latihan fizikal. Tiba-tiba balik, kenapa ni duduk meniti ni? Nak berlatih ni, meniti titian sirat ni. Supaya takut. Ni biar maintain ni. Tak. Yang membuat maintain kita di atas titian yang sangat halus, umpama seperti rambut dibelah 7, betul tak? Adalah amal soleh kita. Wahai pendengar, wahai jemaah muslimat sekalian, yang kita bimbang sebelum meniti titian sirat tu, apa yang kita bimbang ketika hisab tu, betul tak? Neraca tu. Sekiranya neraca amal soleh kita lebih berat, walaupun sedikit saja beratnya, maka syurga teruslah ke kita. Tapi sekiranya neraca maksiat ataupun dosa kita berat sikit daripada amal soleh, neraka dahulu, na'udzubillah, kemudian barulah masuk ke dalam syurga. Akhirnya ke syurga sebab ada amal soleh tadi, sebab dia beriman tadi, sebab dia muslim tadi. Tapi kita memang tak akan sanggup walaupun satu saat sekalipun, kerana satu percikan api neraka Allah, sekiranya jatuh ke bumi hancur lebur. Percikan tu dibayangkan seperti kalau kita main bunga api yang paling halus sekali, hujung sekali, sekiranya jatuh ke atas muka bumi Allah akan hancur lebur. Dan kita bukan bayangkan seperti mungkin kita akhirat kelak tak sakit macam kat dunia ni, bukan kulit kat dunia, tidak, bahkan sama. Tetapi kalau di dunia ini sakit terus, akhirnya mati, betul kan? Tetapi di dalam neraka sakit macam mana? Dan mereka dalam firman Allah sebut, mereka diazab dan diberi minuman seburuk-buruk minuman, iaitu tembaga yang panas. Tembaga dibakar, cecair tembaga, minum yang sangat panas, dan mereka mengharapkan kebinasaan. Allah berfirman dalam Al-Quran, maksudnya mereka harap mati. Bila mati, akhirlah azab, betul kan? Tetapi mereka tidak akan binasa selama-lamanya. Maksudnya berhadapan dengan kesakitan yang tidak terbayangkan. Na'udzubillahi min zalik. Jadi bila disebutkan begitu pasal neraca tadi tu, dan para ulama mengatakan, ataupun ada mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya pun ada dengar satu ceramah tapi saya tak pasti sama ada ya kalam ulama ataupun mafhum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi mengatakan yang menjadi biasanya pemberat kepada bukan amal soleh, kita nak sebut apa lawan dia? Amal buruk. Yang menjadi pemberat kepada neraca amal buruk ini adalah biasanya berkaitan dengan manusia. Sebab apa? Kalau berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengasih, Allah Maha menerima taubat. Buat dosa 50 tahun, 5 hari je bertaubat, Allah terima tak? Allahu Akbar. 50 tahun buat dosa. Hujung usia dia mungkin ada kebaikan dia lah, dia buat baik dengan sesiapa, barakah dia ada buat baik pada orang. Mungkin walaupun dia buat maksiat 50 tahun, tetapi sebab dia sangat menghormati ataupun mentaati suaminya, contohnya lah, ataupun sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, tapi dia tak solat, contoh, dia ada aurat. Sebab kebaikan dia tu, wallahu alam, hujung usia Allah bagi dia hidayah, dia berubah 5 hari je, contoh. Tapi sebab dia bertaubat 5 hari, Allah delete semua. Allah delete semua. Umpama dia tidak buat maksiat. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apabila Allah mengampuni seorang hambanya, umpama seperti tidak pernah melakukan maksiat tersebut. Kita lainlah, manusia ni lain. Kan kita maaf tapi tak lupa. Allah delete terus macam tak pernah buat. Kita boleh tak layan orang yang menyakiti kita macam dia tak pernah menyakiti kita?
Tak boleh kan? Maksudnya mungkin ini bukan sakit yang ringan-ringan, sakit yang berat-berat. Mungkin kita akan ingat, tapi kita bolehlah. Tapi belakang kita cakap, saya memang dah boleh terima dia tapi beringat. Selalu beringatlah, kena beringat. Sebab saya dah tak percaya dah. Tak ada dah nak macam dulu. Tapi kawan tu bolehlah. Soalannya dah ada kesan, dah ada bekas. Tapi ada parut. Tapi Allah tidak. Allah delete terus. Masya Allah. Jadi nak sebutnya, biasanya urusan dengan manusia yang menjadi pemberat kepada amal buruk. Walaupun dia datang, itu hadis yang selepas ini kita akan belajar. Siapakah orang yang muflis? Walaupun kita buat sedekah banyak, puasa banyak, solat banyak, walaupun banyak kebaikan amal soleh, tahajud banyak dan sebagainya, tetapi tak jaga hak sesama manusia, tak tunai hak kepada ibu bapa, tak tunai hak adik-beradik, tak tunai hak terhadap anak, tak tunai hak terhadap suami, terhadap kawan-kawan, tak tunai hak jiran. Kat dunia jiran tak menuntut ni, Assalamualaikum, saya nak tutup hak saya sebagai jiran. Apa hak anda sebagai jiran? Saya sakit hari tu tak ziarah. Kemudian awak pelihara kucing, lepas tu kucing awak berak di rumah saya tak cakap lah. Kan? Hak lain lagi, awak tanam pokok tu, daun-daun tu masuk kawasan rumah saya. Pokok awak tu besar sangat, kat selekoh pula tu tak nampak jalan. Banyak ni. Anak awak buat bising, main motor, ganggu anak saya kecil. Tuntut hak ni. Ada tak jiran main tuntut hak di dunia? Hari tu lalu awak tak menyapa, saya angkat tangan beria, awak tak buat sombong je. Hari ni jiran memang hidup masing-masing. Tetapi bila dibangkitkan di akhirat kelak kan, dibangkitkan di akhirat kelak, semua orang akan berusaha untuk menuntut. Sebab apa? Ketakutan neraka di hadapan. Dunia mungkin tak tuntut, tapi di akhirat kelak, Masya Allah, ya Allah, aku nak tuntut, dia jiranku ya Allah, berjiran duduk sebelah, tapi dia tak pernah pun hantar kuih yang dia jual. Contoh, setiap pagi saya bangun kuih talam dia tu ya Allah. Contoh je lah. Ya Allah, aku nak tuntut, duduk berjiran berapa lama, tapi dia tak pernah menceritakan kepada saya tentang Islam. Berjiran 20 tahun, tapi tak pernah menegur saya pun ya Allah tentang maksiat yang saya lakukan. Dia tak pernah mengajak. Contohlah, maksudnya apa yang dia dituntut, sebab Allah akan letakkan, kemudian Allah beri peluang kepada siapa yang mahu menuntut kepada si fulan ini. Dunia ni memang tak tuntut. Anak pun tak tuntut. Umi nak tuntut apa? Nama yang Umi bagi ni maksud tak baik, anak tak tuntut, asalkan nama sedap. Umi tak bagi didikan agama, Umi tak tekan pasal solat pun, anak tak tuntut. Yang anak tuntut apa? Bab dunia je. Betul kan? Tapi di akhirat, waktu tu anak akan menuntut semua, segala segi, sekecil-kecil perkara. Sebab itu yang biasa yang menyekat menuju ke syurga, yang disebut tadi dalam hadis selepas ini, apabila seseorang orang yang muflih itu, bila dia datang dibangkitkan di padang mahsyar dalam keadaan pahalanya yang banyak, pahala puasa, solat yang banyak, tetapi sebaik dia nak melangkah, ada ramai yang menuntut daripadanya. Ya Allah, ada anak ramai pun dah berat, ada isi ramai lagi berat. Faham tak? Sebab itu orang yang soleh, orang yang beriman, nak tambah isteri dia takut, sangat takut, kalau dia faham tentang konsep hisab. Orang yang yakin, orang yang beriman, orang yang soleh, yang betul-betul yakin, insya-Allah dia berani, dia teruskanlah. Nak tambah isteri, tambahkan keluarga, membawa masuk, dia bersedia untuk ditambah lamanya tempoh dia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalik. Mudah-mudahan insya-Allah. Jadi penyelesaiannya, para jemaah sekalian, mohon taubat dengan Allah. Allah Maha Pengampun. Tetapi yang susah yang kita nak buat adalah minta maaf dengan manusia dan memaafkan manusia yang lain. Antara asbab lambatnya seseorang itu diampunkan oleh Allah kerana lambatnya dia memaafkan saudaranya. Lagi cepat kita memaafkan adik-beradik kita, jiran-jiran kita, siapa-siapa menyakiti kita, lagi cepat kita diberikan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu menyakiti kita, hakikatnya Allah sedang menguji kita. Adakah kita kuat untuk memaafkan orang sebagaimana kita ni meminta, mengharap kemaafan daripada Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita sentiasa di dalam rahmat Allah,
Allah sentiasa beri kita hidayah, taufiknya petunjuk. Hidayah ni petunjuk, taufik ini adalah kemampuan untuk mengikut petunjuk yang Allah beri. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada jemaah semua. Insya-Allah ada rezeki bertemu lagi ataupun ini kuliah terakhir sebelum Ramadan. Kan? Sebab kita kan sebulan sekali kan. Jadi masya-Allah ini berapa Syaban? 6 Syaban. Lebih kurang 23 hari lebih kurang. 23 ataupun 22 hari lagi Ramadan. Diucapkan selamat menyambut Ramadan. Masya Allah sayu pula rasa. Mudah-mudahan kita semua akan terpilih, dipanjangkan umur. Allah membalighna Ramadan. Ya Allah sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Pada jemaah wanita sekalian, insya-Allah kita cuba jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang terbaik. Ramadan yang terbaik dan mungkin ini Ramadan yang terakhir bagi kita. Bila kita bayangkan yang terakhir, jadi kita nak buat bersungguh-sungguh untuk Ramadan kali ini. Insya-Allah selamat bertemu Ramadan, selamat melakukan ibadah sebanyak-banyaknya. Ramadan membawa maksud, Ramadan maksudnya membakar. Perkataan Ramadan tu sendiri, Ramadan membakar. Membawa maksud membakar dosa-dosa, membakar kesilapan-kesilapan, membakar sifat mazmumah yang ada dalam diri, membakar penyakit-penyakit hati dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini benar-benar membakar semua itu. Kita keluar daripada bulan Ramadan nanti dengan bersih dan suci, ibarat bayi yang dilahirkan semula. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi kita mulalah dengan menanam rindu. Mungkin 2 bulan lagi lah jumpa. Biasanya orang cuti bukan Ramadan saja, raya lagi lah cuti. Ustazah, hari raya lagi sebulan cuti. Janganlah biarkan lama sangat hati tidak datang ke majlis ilmu, nanti hati akan mati. Kalau teruskan pun apa salahnya, sejam saja, lepas tu nak pergi rumah terbuka, pergilah. Rumah tu terbuka je kan. Allahu Akbar. Jadi sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.